Baru ni di Sabah, masa bulan 10, bulan 8 baru ni di Sabah. Walaupun ya, kami dapat tentangan yang pelik dan gila di Sabah yang tak masuk akal, tapi alhamdulillah program tetap jalan. Happy, alhamdulillah. Walaupun kerikanan cuba nak menggagalkan, tak buat. Dan kami ada rukhsah daripada ketua menteri, dah ada minit kepada mufti, masih lagi ada gangguan, halangan-halangan. Allahu Akbar. Pun tak faham apa berlaku kat Sabah. Moga-moga rakyat Sabah ambil kesedaran. Tengok apa yang berlaku, kami pun tak faham. Hanya dengan program dakwah, tapi dihantarnya lori-lori polis untuk tangkap kami. Kerana pun tak faham apa yang direport, apa yang dikata pun tak tahu. Kami ni pengganah ke apa ke, yang bawa bom ke apa, kerana pun tak faham. Amat-amat juga terkilat. Tetapi alhamdulillah di Lahad tu program berjalan lancar. Walaupun kami tak boleh buka mic. Buka mic pun mereka takut. Apa pun anda pun tak faham kenapa mereka takut sangat dengan Maulana. Ni anda tak pernah buka cerita tentang Sabah. Tapi ni anda rasa anda perlu tersebut lah. Sebab beberapa banyak aduan juga ustaz-ustaz kita ke Sabah ada masalah. Dan kita tak nak nanti ada wahabi-wahabi yang bertopeng, nyamar jadi ahli sunnah, nyamar jadi ahli sufi, duduk dalam majlis-majlis agama Islam di Sabah. Patutnya itu penting kita yang mengaji agama, yang mengaji ahli sunnah wal jamaah, kena mengaji dua-dua, dunia, mengaji dan akhirat. Profesional kena ada, degree kena ambil, PhD kena ambil. Sebab ni lah, kalau kita duduk pondok je belah-belah tahun tanpa menguasai ilmu kepimpinan dan pengurusan, maka tempat-tempat ni diambil oleh munafik-munafik dan merosakkan agama kita di sana. Sebenarnya teruk, kami tak buka cerita je. Sebenarnya teruk. Kami pun bingung nak kalahkan siapa pun tak tahu, urusan mana pun tak tahu. Polis bagi tahu kami, ada polis nak tangkap kami. Jadi nak tanya orang yang polis yang ni orang besar juga. Jadi kita bingung kita, siapa sebenarnya yang buat urusan ni? Arahan mana? Menteri mana? Sampai nak tangkap, nak gagalkan program kami tak Melaka, nak sumbat kami dalam jail. Sedangkan kita tak buat salah. Bila kita soal kenapa nak tangkap, atas dasar apa? Jangan soal. Kalau aku nak tangkap, aku tangkaplah. Oh ya Allah, sungguh antum orang yang diberi kuasa, jangan langgar amanah. Ikut suka-suka. Hanya kerana ikut telunjuk ahli politik, hanya kerana ikut telunjuk orang-orang yang bernafsu dalam memegang kuasa, maka antum melanggar hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak-hak rakyat, hak-hak masyarakat. Jangan. Jawab apa nanti di akhirat. Allahu Akbar. Kita masuk dengan aman, kita pergi dengan aman, dengan tujuan keamanan, dengan tujuan keagamaan. Tak ada tujuan nak berperang dengan siapa-siapa, nak serang siapa pun. Kerana dakwah, kerana kecintaan, bawa dengan jalan mahabbah Nabi Rasulullah SAW. Tapi macam-macam ugutan sampai kami masa di Sabah. Allahu Akbar. Ini lagilah tak masuk akal. Tapi gitulah. Sangat-sangat kena berhati-hati. Masyarakat Sabah kena bangkit dengan jalan-jalan agama, jalan ilmu. Kena ambil dua hala, mengaji dinia, mengaji pondok dengan mengaji universiti sekali. Jangan duk mengaji pondok saja. Sungguh kantum nak pergi ke mana nanti? Bukan maksud nak lagi ke mana apa. Agama kita ni tak ada orang nak jaga. Yang masuk dalam jabatan-jabatan agama, mari daripada orang-orang yang taqiyah. Ada Syiah yang taqiyah, ada Wahabi yang taqiyah. Ini yang masalah dan menyebabkan agama ni dibawa dengan jalan-jalan munafik. Masyarakat Sabah, letakkan anak-anak antum dalam jalan-jalan yang dicintai, yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya anak-anak antum berjuang, berjalan dalam bidang agama, dan nak letak di universiti mana tu kena tahu, kena rujuk ahli-ahli. Kena rujuk orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah, supaya tidak dihantar ke universiti-universiti Wahabi. Kami cukup masa di Sabah, walaupun macam-macam tentangan, halangan dan segala macam, kami terpaksa tutup perkara ni pada Maula Hamzah, pada Maula Amin. Cerita Maula Amin tahu lah, tapi kita cerita dengan secara ringan supaya dia tidak rasa terkilat dengan benda-benda. So dia orang gembira je. Alhamdulillah, Maula Hamzah kami sembunyikan sungguh-sungguh, tapi dia profesor, dia orang pengalaman. Selepas sampai KL, sampai Kelantan, daripada Sabah kami terus ke Kelantan. Bawa mau lagi bermalam rumah bekas ketua Persit Tentera. Jadi dia panggil ke rumah dia. Jadi Maula Hamzah kata ke anak, aku ni dah tua, aku tahu sembunyikan banyak hal-hal yang tak baik di Sabah pada pengetahuan aku, supaya aku tak susah hati. Tapi benda ni aku nampak. Tapi alhamdulillah lah, kerja buat tu cantik lah. Tapi aku faham apa yang berlaku. Faham yang berlaku. Allah Akbar. Maka, tapi dia kata Masya Allah lah, pelik dia kata. Anak kata gitulah.
Malaysia ni, kata Dr. Hamzah, kami ni ada 14 negeri, tapi setiap negeri undang-undang negeri di bawah kerajaan yang berlainan. Itu yang susah kami. Kami dapat keizinan negeri Melaka, tapi kami tak dapat keizinan Kelantan. Lain tak boleh nak pergi. Just Melaka je boleh buat. Kat Melaka, Masya Allah, terbaik. Jabatan Agama Islam Melaka bagi kerjasama yang terbaik. Inilah profesional. Kalau orang tak puas hati nak panggil, mari depan. Cerita depan. Duduk depan-depan. Tak puas hati, mari jelas. Apa masalah? Tapi biasanya gitulah. Orang yang nak fitnah, kita tak nak lagi. Tak nak berhadapan. Lari, tak jawab phone. Nah, takkan yang punya. Kalau dia benar, mari berhadapan. Gitu je. Bukan payah pun. Siapa yang berasa dia benar, yang berasa dia boleh duduk, boleh bawa cerita yang benar, mari beradab. Apa nakutnya? Kami tak ada masalah pun. Dan nak tengok apa? Nak apa? Nak pengesahan apa? Maka silakan. Tapi tak ada yang nak berani. Duk meriput, buat jahat adalah. Report polis kami nak bagi bom, report polis kami nak bagi. Ya Allah, Akbar.